Kerajaan Madani komited perkukuh agama Islam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Teras yang menggagaskan Kerajaan Madani adalah berlandaskan panduan daripada Al-Quran. Oleh itu, sebarang dakwaan bahawa kerajaan yang ada sekarang mengetepikan ajaran Islam adalah satu fitnah jahat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, komitmen kerajaan adalah jelas dengan penambahan peruntukan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Tapi untuk menyatakan bahawa kami telah meninggalkan Islam, itu satu fitnah jahat. Apa yang kita lakukan dengan Menteri Agama yang baru ini, dan lain-lain, ialah menambah peruntukan JAKIM. Dan saya di sebaliknya telah mengarahkan supaya peranan Mufti atau ulama ataupun tokoh-tokoh di JAKIM supaya selari dengan perkembangan ini, supaya input mereka itu dapat memanfaatkan, dapat memberi manfaat dan mengangkat martabat harakat atau derajat negara kita. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan Negeri Pulau Pinang di Pusat Konvensyen PICCA at Arena Butterworth malam tadi. Kerajaan memutuskan tajaan dalam bidang perubatan, pergigian dan farmasi di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA diteruskan. Perdana Menteri berkata ia berdasarkan masih terdapat keperluan bagi sektor-sektor terbabit di dalam negara. Sejak itu, minggu lalu, saya ada perjumpaan khas dengan JPA. Dan mereka mengatakan itu dasar yang sedia ada, dasar yang lalu. Ya. Dan saya telah minta supaya ini dikaji semula berdasarkan unjuran kita, keperluan sektor perubatan, pergigian dan farmasi itu masih ada. Jadi maknanya program beasiswa JPA untuk sektor ini akan diteruskan. Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar at USM di Dewan Syed Putra Universiti Sains Malaysia. Perdana Menteri menjawab soalan salah seorang peserta program berhubung keputusan kerajaan menghentikan penajaan JPA dalam bidang perubatan, pergigian dan farmasi. Usai program Temu Anwar di Universiti Sains Malaysia USM, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempat meluangkan masa bertemu penduduk setempat dalam sesi ramah mesra bersama warga Balik Pulau di tapak pasar malam di pekarangan Masjid Daerah Barat Daya Balik Pulau petang tadi. Beliau yang tiba kira-kira pukul 6.30 petang turut diiringi Ahli Parlimen Balik Pulau Datuk Muhammad Bakhtiar Wan Cik. Meski hanya dapat meluangkan masa hampir sejam, Perdana Menteri sempat meluangkan masa beramah mesra dan bertanya khabar dengan para pengunjung serta turut bergambar. Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim singgah sebentar bertemu dengan rakyat Balik Pulau. Alhamdulillah, ini pertama kali PM kita datang ke Balik Pulau selepas dia diangkat menjadi Perdana Menteri, dan rakyat dapat peluang untuk melihat, berjumpa dan beramah mesra dengan Perdana Menteri kita secara dekat. Saya rasa Perdana Menteri inilah yang antara Perdana Menteri yang cukup rapat dengan rakyat. Sebagai penduduk Balik Pulau, memang saya teruja lah. Memang seronok sangat lah. Tu yang menjamu selera, macam-macam jamu kat dia. Bersyukur kerana Perdana Menteri kita sudi datang ke Balik Pulau, singgah di kawasan Balik Pulau yang mana ramai sangat penduduk-penduduk di dalam kawasan Balik Pulau ni. Sementara itu, Kementerian Kesihatan sedang berbincang dengan JPA termasuk sedia mengkaji semula kajian dilakukan pada 2019 yang mendapati bekalan pegawai perubatan akan mengalami kebanjiran mulai 2026 hingga 2030.
Jelas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, antara yang difokuskan termasuk perubahan pasca COVID-19 yang mungkin melibatkan polisi baharu agar keputusan terbaik dapat dibuat. Dalam perkembangan lain, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyokong penuh usaha pihak swasta dalam menyediakan pusat rawatan hemodialisis bagi memudahkan pesakit menerima rawatan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa dalam ucapannya berkata, ia susulan kekangan slot dialisis di hospital kerajaan yang hanya mampu menampung 30% daripada bilangan pesakit yang memerlukan rawatan itu di seluruh negara. Jadi sebenarnya kalau kita di peringkat kementerian, sekiranya mereka pesakit-pesakit kita ini ada tajaan-tajaan yang seperti disebutkan tadi, kita sebenarnya boleh refer kepada UCSI. Jadi kita akan teruskan kerjasama ini dan insya-Allah we have the bulk, but kita bersama-sama mengimbangi ini dengan meminta bantuan daripada projek-projek seperti ini. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Pusat Hemodialisis Hospital UCSI dan pelancaran projek ADIC. Seramai 4.6 juta rakyat dengan nisbah 1 daripada 7 orang merupakan pesakit buah pinggang kronik di Malaysia. Setakat Disember 2022, seramai 14,426 mendapatkan rawatan dialisis di fasiliti KKM, manakala 8,852 lagi menjalani rawatan reportimodialisis. Faktor ketidakhadiran pelajar untuk menduduki peperiksaan SPM sedang diteliti oleh Kementerian Pendidikan. Menurut menterinya Fadlina Siddiq, ia perlu dilakukan bagi membolehkan kementerian membuat intervensi sewajarnya untuk memastikan kehadiran pelajar lebih baik akan datang. Perkara itu membimbangkan atau tidak, ia bergantung kepada hasil penelitian KPM nanti kerana terdapat pelbagai kategori calon. Beliau mengulas laporan media yang menyatakan sejumlah 14,858 atau 3.8% daripada 388,832 calon baharu SPM 2022 dan mendaftar kali pertama tidak hadir menduduki peperiksaan berkenaan. Berdasarkan analisis KPM, calon yang tidak hadir peperiksaan tahun lepas bertambah berbanding calon SPM 2021. Dalam pada itu, ketidakhadiran menduduki peperiksaan SPM dan hilang minat menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi perlu dipalusi secara mendalam bagi mencari faktor penyebab perkara itu berlaku. Adakah disebabkan masalah kewangan untuk sambung belajar atau adakah disebabkan mereka beranggapan belajar di universiti bukanlah jaminan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik di masa akan datang, atau adakah kerana wujudnya banyak peluang pekerjaan menerusi platform gig, apatah lagi terpengaruh menjadi pempengaruh Insta famous, TikTokers dalam media sosial, atau adakah kerana kadar gaji yang rendah? Kemahiran Ihsaniah perlu diintegrasikan dalam kurikulum bagi menggalakkan lepasan SPM berminat menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Ke arah itu, suasana pembelajaran yang kondusif perlu disediakan bagi memberi semangat kepada pelajar. Pelaksanaan aktiviti co-curriculum seperti debat sukan kepimpinan ataupun aktiviti sukarelawan secara berpasukan ini dapat membangunkan semangat kemahiran insaniah seperti adanya kepercayaan diri, adanya komunikasi yang berkesan, kerja berpasukan. Maka semua ini akan memberikan impak yang sangat bagus untuk pelajar ingin menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Ada 3 aspek yang saya ingin utarakan di sini, iaitu pertama berkaitan dengan perpaduan. Kita semua rakyat Malaysia seharusnya menjadikan nilai perpaduan ini sebagai satu aset kita, aset negara kita yang utama sekali demi masa hadapan. Yang keduanya ialah kita harus
kurangkan perbezaan di antara sesama kita sebagai rakyat Malaysia yang kita cintai ini. Kurangkan perbezaan, jurangkan perbezaan di antara setiap kaum dan setiap bangsa dan setiap agama. Dan yang ketiga, seperti pepatah Inggeris, unity begins at home, ataupun perpaduan bermula daripada rumah itu. Bertemu kembali. Terpengaruh dengan iklan kerja kosong melalui platform media sosial dengan tawaran gaji lumayan di luar negara. Antara faktor terdapat rakyat Malaysia bekerja sehingga terperangkap di negara terbabit. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ahli keluarga atau ibu bapa mangsa akan membuat laporan polis mengenai kehilangan anak mereka atau meminta bantuan mangsa diselamatkan. Apabila mereka telah sampai ke sana, mereka dapati bahawa hal yang mereka lalui tak macam yang mereka diberitahu. Jadi daripada situlah kemudiannya ada yang sempat menghubungi pihak berkuasa iaitu pihak polis. Media semalam melaporkan ibu kepada Chong Sam Yi, wanita Malaysia yang dipercayai hilang di Chiang Mai, Thailand, tidak mempercayai video anaknya itu mendakwa dirinya selamat dan sihat. Datuk Seri Saifuddin menyerahkan kepada polis untuk menyiasat kes kehilangan wanita itu. Setakat ini beliau belum menerima maklumat semasa mengenainya. Bekalan daging lembu dijamin mencukupi menjelang Aidiladha dan setakat ini tiada laporan diterima Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan berhubung kekurangan bekalan daripada pihak pembekal. Harga ni dia selalunya fluctuate lah. Dia ikut bekalan. Kita tahu sekarang ni ternakan dari luar banyak masuk daripada Burma dan Thailand. Kos untuk bawa daripada sana itu yang harga tu menjadi agak tinggi. Jadi kalau tuan-tuan bandingkan harga di sini dengan harga seberang sana, kalau bezanya di antaranya sebab kos transport dan kos tempat kuarantin. Hasil pertanian negara melibatkan sektor penanaman, penternakan dan perikanan hanya merosot 10% akibat cuaca panas susulan fenomena El Nino ketika ini. Bagaimanapun situasi itu jelas timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chiang Fong Hing masih terkawal kerana belum menjadi bencana yang harus dibimbangkan. Memang ada sedikit kemerosotan penghasilan lebih kurang 10% lah. Cuma yang El Nino ni dia membawa efek kepada lain tumbuhan, lain sayuran, lain buahan, dia ada efek yang lain lah. Seperti contoh kalau cili dia akan tambah lebih pesat dan itu terung ke, itu apa yang timun ke, itu hasil akan lebih baik. So ada juga yang mengalami kemerosotan lah. Yang seperti yang durian ni. Kebimbangan kementerian terhadap kesan El Nino tertumpu kepada paras takungan air bagi mengelak kemarau yang boleh menjejaskan pertumbuhan padi. Dan bagi menjamin keselamatan makanan, Bernas bersetuju mengimport 150,000 tan beras. Dasar serta strategi bagi meningkatkan daya saing dan industri getah melalui teknologi dan inovasi terus dilakukan dan ia termasuk memperhalusi kaedah untuk membantu dan menggalakkan pekebun kecil getah beralih daripada getah sekrap kepada penghasilan susu getah. Langkah itu jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil kerana harga susu getah lebih tinggi dalam pasaran berbanding getah sekrap. Teknologi ada tapi yang melaksanakan hanyalah syarikat-syarikat besar. Kalau pekebun kecil mungkin kemampuan untuk menggunakan teknologi itu tidak ada. Sebab itu yang kita nak katakan model perniagaan yang baru, kita kalau kata dapat gabungkan dengan syarikat dan mereka dapat membantu memastikan bahawa teknologi baru dapat digunakan. Peralihan itu membantu negara mengurangkan kos import susu getah dianggarkan berjumlah RM3 bilion setahun.
Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fadila menyifatkan pelaksanaan peraturan produk bebas penerbangan hutan Kesatuan Eropah EUDR satu diskriminasi bertujuan menyekat perniagaan dan industri sawit negara. Kata minyak sawit, berbanding minyak sawit dengan rapeseed ataupun soy, dia perlukan tanah yang lebih besar untuk menghasilkan minyak. Dan dia terpaksa buang tanah semula. Kelapa sawit, kita tanam hari ini, dia boleh berlanjutan untuk 25 tahun. Mana kos kita lebih rendah. Jadi untuk tingkatkan untuk mereka bersaing, dia kena perkenalkan banyak perkara bagi kita yang boleh menyebabkan kos bisnes kita lebih mahal. Pelaburan langsung asing FDI digital berbilion ringgit dijangka disumbang menerusi penyertaan dalam Minggu Teknologi London yang menghimpunkan pemain industri digital dunia. Misi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC itu diketuai Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Wartawan Yunus Muhammad Nur yang turut serta dalam misi terbabit ada perinciannya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MDEC, Mahathir Aziz, penyertaan selari Inisiatif Strategik Nasional Malaysia Digital. Selain Malaysia, Minggu Teknologi London turut disertai pelbagai syarikat digital terkemuka dan beberapa pemimpin dunia. Antara intipati penting misi ialah pemeteraian beberapa memorandum persefahaman MOU dengan pemain industri digital antarabangsa. Jadi syarikat-syarikat yang ada di sini dan kita dapat membuka mata dunia kepada produk dan keluaran daripada Malaysia untuk boleh diambil, diimport oleh negara-negara di sini, dibawa dan juga boleh memperdagangkan produk-produk dan juga servis-servis yang kita bawa ke peringkat itu seperti di Islamic Digital Economy dan juga yang lebih khusus seperti kesihatan ataupun health tech, digital health dari segi smart city dan juga agriculture. Usaha mempererat hubungan dengan pemegang taruh dan pihak berkepentingan ekonomi digital dunia, khususnya syarikat berpengkalan di United Kingdom, turut cari tumpuan. Perlibatan berterusan dengan beberapa syarikat digital negara itu menjadi antara penyumbang utama kepada ekonomi digital Malaysia yang disasar mencapai 130 bilion ringgit menjelang 2025. Bukan setakat memperluas hubungan dagang Kuala Lumpur London, malah kerjasama strategik yang dijalin ini mampu memperkukuh kedudukan negara sebagai hub pelaburan digital selari dengan inisiatif Malaysia Digital. Yunus Muhammad Nur, London, RTM. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT memperuntuk sebanyak 3.46 juta ringgit kepada Majlis Bandaraya Ipoh MPI bagi pelaksanaan beberapa projek naik taraf dan penyelenggaraan di bandaraya itu. Menterinya Nga Koming berkata sebanyak 6 projek akan dilaksanakan bermula Julai dan dijangka siap penghujung tahun ini. Jelasnya, projek tersebut melibatkan kawasan Pasar Awam Kampung Simi dan dataran niaga Taman Cempaka. Selain itu, kerja-kerja naik taraf jalan dilakukan di persiaran lapangan cyber, Bandar Seri Botani, Jalan Sungai Pari, Buntung, jalan di kawasan Rumah Pangsa First Garden, Silibin serta membina longkang baru di Lorong Isaac, Buntung. Sukacita saya maklumkan merupakan performance-based budget atau peruntukan yang berlandaskan kepada pelaksanaan bagi memastikan perkhidmatan dan fokus KPKT terhadap kesejahteraan rakyat dapat terus dipertingkatkan. Tidak ada pembaziran, ketirisan dan pemborosan. Saya yakin Majlis Bandaraya Ipoh akan melaksanakan yang terbaik untuk warga Ipoh. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan tinjauan di Pasar Kampung Simi Ipoh. Tambahnya lagi, penyaluran peruntukan tersebut diharap akan meningkatkan kualiti fasiliti awam di Ipoh selain mempergiat dan merancangkan ekonomi penduduk setempat.
Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia PPRPM menyerahkan memorandum bagi menambah baik dan reformasi sektor ekonomi gig e-hailing. Memorandum tersebut diserahkan kepada Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Halim di pejabatnya Putrajaya. Antara intipati utama memorandum berkaitan pembayaran setiap perjalanan, ketiadaan pengiraan bayaran yang telus, keperluan interfeis mudah alih yang jelas serta perlunya Badan Pengawasalian dan Tribunal Khas. PPRPM turut menegaskan dalam kepesatan ekonomi gig ini kepentingan untuk memastikan penghantar makanan menjalani latihan pembangunan harus dimulakan. Menerusi pertemuan ringkas itu, PPRPM menyatakan Adam Adli simpati terhadap isu yang dihadapi para penghantar makanan di seluruh negara. Pimpinan belia di Selangor perlu mempunyai keberanian untuk menyuarakan pandangan dengan iltizam yang kuat bagi menentukan masa depan. Mereka juga harus cakna dengan kepelbagaian situasi serta cabaran semasa dalam mendekati pelbagai kelompok belia. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari menyarankan pimpinan belia masa kini tidak boleh menjadi pemimpin yang hanya mengikut acuan atau situasi dicipta orang lain. Saya telah menyampaikan beberapa cabaran penting yang harus ditangani oleh pihak pimpinan-pimpinan belia, khususnya dalam menangani cabaran terkini, sama ada cabaran di peringkat kerajaan dan juga cabaran untuk memastikan keterhubungan di antara kelompok-kelompok anak muda dan belia yang sangat rencam dan lebih rencam berbanding zaman-zaman sebelum ini. Sebab itu saya mengeluarkan cabaran itu supaya pimpinan belia mempunyai keberanian untuk menyuarakan pandangan mereka, mempunyai iltizam ataupun will yang kuat untuk menentukan masa depan mereka. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Selangor 2023 di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Gombak. Pangkalan data e-Kasih melalui proses saringan teliti bagi memastikan individu benar-benar layak menerima bantuan. Data penerima disaring menerusi proses sisihan, verifikasi dan pemutihan bagi menjaga integriti peserta. Agar tiada golongan yang layak menerima bantuan tercicir, platform e-Kasih turut dipantau di peringkat daerah dan negeri menerusi sisihan awal. Misalnya tadi kata seorang ketua isi rumah punya pendapatan RM4,000, tetapi kita akan melihat juga jumlah bilangan ahli keluarga. Sebab kita juga dalam menentukan mereka ini miskin tegar ataupun miskin, kita akan melihat juga kepada pendapatan per kapita. Betul. Maksudnya kalau RM4,000, kalau ahli keluarganya ada RM7,000, so dia akan jatuh dalam kategori miskin. Seramai 16 atlet OKU bakal membawa cabaran negara ke Sukan Olimpik Khas Dunia di Berlin, Jerman dari 17 hingga 25 Jun ini. Malaysia akan menyertai 6 acara iaitu sukan renang, bocah, badminton, olahraga, pingpong dan bowling.
Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata peruntukan sebanyak RM160,000 diberikan MSN sebagai persediaan kontijen negara. Pihak Kementerian Belia dan Sukan, saya dan Majlis Sukan Negara akan melihat apa lagi bantuan sokongan yang kita boleh bagi kepada jurulatih khasnya. Kerana untuk Sukan Olimpik, Special Olympics tidak mudah untuk jurulatih mereka. Hana meminta seluruh rakyat Malaysia agar sentiasa memberikan sokongan terhadap perjuangan atlet pada kejohanan itu nanti. Dalam masa sama, beliau juga menaruh harapan lebih ramai atlet OKU melibatkan diri secara aktif untuk terpilih membawa cabaran negara ke Sukan Olimpik khas dunia akan datang. Hana berkata demikian selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada kontijen negara di Petaling Jaya siang tadi. Masalah kesihatan penyerang muda Kuala Lumpur KL City FC Hakimi Azim Rosli menyaksikan dia terpaksa digugurkan daripada skuad Harimau Melaya. Ia disahkan Ketua Jurulatih Kim Pan-gon pada sesi latihan sulung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Nerus, Terengganu. I think medical reason, I think he will drop our squad. Then another thing, I think so far, I think everybody good. Jelasnya lagi, kesemua 26 pemain yang dipanggil setakat ini berada dalam keadaan terbaik. Kali ini juga Pan-gon mengekalkan seramai 17 daripada 27 pemain yang telah dipanggil pada kem latihan pusat terdahulu di Johor Bahru pada Mac lepas. 2 aksi perlawanan persahabatan menentang Kepulauan Solomon pada 14 Jun dan Papua New Guinea pada 20 Jun di Kuala Terengganu bakal menjadi medan ujian buat skuad negara sebelum kepusingan akhir Piala Asia 2023. Sukan bowling, pemain wanita negara Sin Lee Jane muncul juara kejohanan terbuka antarabangsa Singapura 2023. Bowling Malaysia menerusi kenyataannya memaklumkan pemain berusia 30 tahun itu merangkul gelaran keempat kejohanan Singapura itu selepas menumpaskan pemain tuan rumah Shirley Wong 227-193 perlawanan pertama dan 195-178 pada perlawanan kedua di pusingan akhir. Lee Jane sebelum ini pernah memenangi kejohanan berkenaan pada 2010, 2013 dan 2014. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.